A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak buat sedikit perkongsian tentang topik tajuk pada hari ini, powerful ruqyah. Okey. Ruqyah yang macam mana yang kita kata memberi kesan. Bagaimana kesan ruqyah itu menjadi satu kesan yang sangat luar biasa. Okey. Ruqyah kalau kita rujuk kepada carta pai di bawah ni. Okey, carta pai yang dalam slide ni merupakan salah satu carta pai yang telah dibangunkan oleh Rahab Hati ataupun tim Islah yang menjelaskan, yang cuba mendefinisikan kekuatan ruqyah. Okey, kekuatan ruqyah ataupun kekuatan untuk menjadi kesembuhan. Faktor kekuatan ruqyah untuk kesembuhan diri bagi pesakit. Okey, faktor yang paling besar sekali yang warna biru muda tu, biru laut tu adalah tazkiyatun nas. Tazkiyatun nas iaitu penyucian jiwa. Penyucian jiwa yang akan merupakan salah satu faktor yang terbesar. Okey, yang faktor yang hijau itu adalah terapi ruqyah mandiri. Yang warna purple itu adalah hijrah, dan juga yang last sekali terapi Al-Quran hanyalah 5% saja. Yang kita mendapatkan rawatan daripada para perawat hanyalah terapi yang sebanyak 5% tu saja. So maksudnya kekuatan faktor kesembuhan yang paling besar sekali adalah tazkiyatun nas bagi pesakit. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan tazkiyatun nas? Okey, tazkiyatun nas ini bermaksud penyucian jiwa daripada kotoran-kotoran hati. Ia merupakan satu faktor yang paling besar terhadap kesembuhan penyakit. Okey, antara yang tazkiyatun nas ini merupakan satu topik yang sangat panjang. Okey, namun saya cuba ringkaskan secara umum dahulu. Okey, tazkiyatun nas ni terdiri daripada kotoran-kotoran ataupun yang perlu kita bersihkan daripada hati kita. So antara yang paling besar sekali yang membantu untuk penyucian jiwa adalah dengan bertaubat. Okey, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyesali setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tak kiralah dosa-dosa besar ke, dosa-dosa kecil ke, dosa yang tak ingat ke, dosa-dosa lampau ke, dosa dengan keluarga, dosa dengan adik-beradik, okey, dosa-dosa syirik dan sebagainya. Okey. Cuba kita renung-renungkan balik, sepanjang kita yang pernah sakit ni, kita dah pernah buat dosa yang macam mana? Ataupun pernah tak kita pergi berjumpa dengan perawat-perawat yang tidak syar'i? Pernah tak kita pergi jumpa dengan bomoh-bomoh dalam nak membuat rawatan? Cuba kita senaraikan satu persatu kesilapan kita. Dosa kita dengan ahli pejabat, rakan sekerja kita, dosa kita dengan ibu dan ayah kita, dosa-dosa kita dengan ahli keluarga kita. Cuba kita buat checklist, senaraikan satu persatu dosa-dosa kita ni. Okey, kemudian kita buat solat taubat untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya juga selalu menasihatkan kepada pesakit agar selalu membuat solat taubat yang khusus. Renung-renungkan, buat solat taubat yang khusus atas satu kesilapan. Okey, andai kata pernah pergi berubat dengan tok bomoh, dan buat satu solat taubat yang khusus atas kesilapan berjumpa dengan bomoh tersebut. Kemudian pernah juga kita mungkin sebabkan kita jahil, kita pernah ambil barang-barang ataupun tangkal-tangkal yang ditampal di pintu-pintu kononnya untuk perlindungan, dan kita buat satu solat taubat khusus atas kesilapan kita yang menampal tangkal-tangkal tersebut. Kemudian faktor yang kedua dalam penyucian jiwa juga adalah dengan memberi ampun, mengampunkan dosa-dosa orang sekeliling kita. Kita ampunkan, ada orang yang pernah marah kita ampunkan, ada orang yang buat silap dengan kita beri keampunan kepada dia. Okey, kita jangan ada perasaan dendam, walaupun kadang-kadang kita
kadang-kala kita dapat tahu, kita memang tahu siapa yang memang dengki dengan kita, siapa yang telah buat aniaya kita, tapi jangan kita simpan perasaan dendam tu. Perasaan dendam tu dia akan menjadi racun, malah akan menjadi barah ke dalam hati kita. So memberikan ampun kepada dia, ampunkan dosa-dosa orang yang selalu menyakitkan hati kita, doakan yang baik-baik kepada orang yang pernah buat jahat dengan kita. Okey, di samping kita bertaubat juga, kita juga memohon keampunan. Okey, telefon mak ayah kita, minta ampun dengan mak ayah kita. Takut-takut ada hal-hal yang lampau yang menyebabkan hati mak dan ayah kita terguris, terasa hati. Okey, telefon mak ayah kita minta ampun, telefon adik-adik kita, telefon abang-abang kita, telefon kakak-kakak kita, mohon ampun kalau ada salah dan silap. Jangan tunggu raya. Ni kita jadi satu takbiat kita, tunggu hari raya baru nak minta ampun dengan mak ayah, baru nak minta ampun dengan adik-beradik. Minta ampun juga dengan isteri kita, pasangan kita. Okey, minta ampun dengan ahli keluarga dan kawan-kawan kita yang lain. Okey, kita mohon ampun, tak kiralah kita ada buat silap ke, kita ada buat dosa ke, kita tak ada buat ke. Kadang-kadang kebanyakan kes kita rasa kita tak ada buat silap, kita rasa kita buat benda yang baik dengan dia, tapi hakikatnya dia ada sedikit rasa terguris, terkecil hati dengan kita. So kita mohon ampun kepada mereka. Okey, yang seterusnya kita perlu antara yang menjadi faktor kesembuhan tazkiyatun nas, iaitu kita redha dan bersyukur. Okey, kita redha dan syukur. Yang sakit ni merupakan salah satu ujian. Okey, saya selalu bagi tahu kepada dalam kelas saya, sepatutnya pesakit kena bersyukur atas sebab sakit, maka mereka hadir di dalam kursus-kursus dan seminar. Atas faktor sebab sakit, mereka mula belajar ruqyah mandiri. Kalau tak sakit akibat gangguan jin, mereka tak akan sesekali masuk dalam bidang untuk belajar dalam bidang rawatan Islam ni. So itu merupakan salah satu faktor yang paling besar. Okey, kebanyakan daripada kita juga akibat sakit lah kita mula mengenal ayat-ayat ruqyah. Okey, kalau tak sakit mungkin kita tak kenal ayat ruqyah, kita tak baca ayat ruqyah. Malah sekarang ni kebanyakan daripada pesakit dah mula menghafal ayat-ayat ruqyah. Inilah hikmah yang paling besar bila kita sakit. Okey, yang seterusnya kena selalu melakukan qiyamul lail. Okey, cuba melakukan ibadah-ibadah sunat, solat malam. Okey, bangun malam untuk buat solat taubat, solat tahajud dan juga solat hajat. Okey, kerapkan tahajud kerana ia akan memberi kesan yang sangat-sangat besar. Okey, bangun solat tengah malam, buat 3 solat utama ni. Yang pertama, selepas bangun tengah malam buat solat tahajud, kemudian selepas buat solat tahajud buat solat taubat untuk memohon keampunan terhadap segala dosa-dosa yang lampau. Okey, sama ada sedar ataupun tak sedar. Kemudian kita juga buat solat hajat supaya Allah permudahkan urusan-urusan kesembuhan kita. Semoga Allah tunaikan hajat kita untuk kesembuhan ni. Okey. Yang faktor satu lagi yang seterusnya dalam konsep tazkiyatun nas ialah bersedekah. Okay, selain membersihkan sumber harta, sedekah juga akan dapat membantu dalam penyembuhan dengan berdoa tatkala bersedekah. Okey, saya sarankan, nasihatkan kita bersedekah kepada orang yang lain yang sakit. Okey, kita sedekah dahulu. Okey, jangan tunggu ikhlas baru nak sedekah. Okey, sebaik-baiknya kita sedekah dulu. Okey, sebab kalau nak tunggu ikhlas baru sedekah, memang kita tak akan ikhlas. Okey. So salah satu, ada beberapa tip yang selalu saya pesan kepada pesakit dalam untuk kesembuhan ni. Cuba rutinkan bersedekah selama 40 hari. So setiap hari kita masukkan dalam tabung surau, tabung masjid RM1 selama 40 hari. Jangan putus, supaya kita nak jadikan satu disiplin diri. Bersedekah ni untuk kesembuhan, hari-hari masukkan dalam tabung. Yang paling utama, di saat kita masukkan duit ke dalam tabung, di saat itulah kita cuba untuk jatuhkan niat, semoga dengan harta sedikit infak sedekah ni kita terangkat segala penyakit dan kesembuhan. Semoga dengan kita bersedekah ini, ya Allah, Engkau
naikkan darjat aku, Engkau sembuhkan aku ya Allah. Semoga dengan sedikit sedekah ini ya Allah, Engkau putuskan segala ikatan-ikatan sihir ni ya Allah. Semoga dengan pahala bersedekah ni ya Allah, Engkau hancurkan jin-jin yang degil ini. Niatkan macam tu. Okey. Kemudian sebelum tidur juga hendaklah kita selalu muhasabah diri. Okey. Cuba kita muhasabah hari ni. Hari ni kita ada buat dosa apa? Hari ni sebelum tidur kita ada buat silap dengan siapa? Hari ni sebelum tidur kita ada menyakiti hati sesiapa ke? So muhasabah diri sebelum tidur. Insya-Allah di hari-hari yang seterusnya itu akan terasa hidup kita lebih dimudahkan. Okey, yang seterusnya perkara yang penting dalam tazkiyatun nas, penyucian jiwa adalah Al-Quran dan juga berpuasa. Banyakkan membaca Al-Quran kerana Al-Quran itu merupakan salah satu penawar bagi hati kita. Kita semua tahu Al-Quran ini sebagai salah satu mukjizat agung yang memberi kesembuhan kepada kita. Okey, puasa pula dia di samping dia mendekatkan diri kita dengan Allah, dia juga akan menyucikan perut-perut kita daripada benda-benda kotor. So semoga bila kita berpuasa, kita bersihkan perut kita daripada benda kotor dan juga penyakit-penyakit yang seterusnya akan memberikan kesan kesembuhan yang sangat-sangat luar biasa. Okey, hijrah juga merupakan salah satu faktor penting dalam kesembuhan diri yang sangat-sangat luar biasa, di mana cuba kita memperbaiki amalan kita. Mungkin dulu kita tak solat ataupun solat di hujung-hujung waktu, maka sekarang kita berubah kepada solat di awal waktu, ataupun kalau dulu kita solat tak berjemaah, sekarang kita solat waktu berjemaah. Tak kisahlah berjemaah bersama keluarga di rumah ataupun berjemaah di surau-surau ataupun di masjid. Kalau dulu kita tak pernah buat solat tahajud, kalau cuba sekarang kita bangun malam buat qiyamul lail, solat tahajud sekali-sekala. Okey. Kalau dulu kita malas membaca Al-Quran, kita membuat perubahan terhadap rajin membaca Al-Quran. Hijrah ni bukan hanya dalam faktor-faktor ibadat. Hijrah juga bermaksud faktor-faktor emosi dan juga kekuatan fizikal yang lain. Misalnya kalau dulu jenis seorang yang suka berkurung dalam bilik, mandom, duduk diam, tak nak berkawan dengan orang, maka perlu buat penghijrahan terhadap diri. Keluar pergi taman, okey, buat aktiviti lasak yang mengeluarkan peluh. Bila kita buat aktiviti lasak mengeluarkan peluh, swimming, running, hiking, jogging, dia akan buat tubuh badan kita semakin kuat. Bila tubuh badan kita semakin kuat secara fizikal, insya-Allah kita juga akan mampu melawan gangguan-gangguan jin yang secara rohani di dalam badan kita. Kita memerlukan kekuatan jasmani yang sangat kuat untuk kita juga lawan kekuatan rohani kita, untuk menambahkan kekuatan rohani kita. So hijrah ni bukan hanya dari segi ibadat, juga dari segi pergaulan kita. Kalau dulu kita jenis seorang yang suka menyendiri, tak suka berkawan dengan orang, cuba kita ubah sikap kita. Adakan kawan, selalu duduk dalam keadaan berjemaah, berjumpa dengan kawan-kawan, makan sama-sama dengan kawan dan sebagainya. Okey. Kemudian barulah 5% terapi ruqyah. Terapi ruqyah ni hanyalah faktor yang sikit saja. Namun faktor yang sikit ni dia merupakan salah satu kepada kunci. Perawat adalah kunci. Faktor yang sedikit ni kunci untuk membuka pintu-pintu kesembuhan yang lain. Okay. So maksudnya segala topik yang tersebut sebagai tazkiyatun nas, ruqyah mandiri dan juga hijrah ni perlulah dipandu dan dibimbing oleh perawat. Okay. Tak mungkin pesakit tu faham semua benda. Okay. So maksudnya perawatlah yang akan cuba membimbing. Okay. Terapi mandiri, kaedah merawat diri ni juga merupakan salah satu faktor yang sangat besar. Perawat hanya akan buat rawatan hari ni, kemudian pesakit akan balik. Kemudian pesakitlah yang perlu beramal. Okey, tingkatkan amalan untuk melawan gangguan jin dalam badan, untuk jadikan benteng dalam badan. Kalau hari ni saya buat rawatan, kemudian pesakit balik, dia malas nak amal, tak nak minum air jampi, tak nak mandi limau, tak nak amal zikir, masih tinggal solat, maka usaha saya tadi untuk membuat rawatan ruqyah tidak memberi impak yang maksimum. Okey. Sebab saya hanya baca sekali saja hari ini saja. So bagaimana hari-hari yang akan datang? So itu adalah pesakit pula yang perlu
perlu membuat amalan. Okey. So dalam slide saya ni saya ada 6 antara 6 kaedah terapi yang mana pesakit boleh buat sendiri. Yang pertama adalah terapi mandiri putaran tawaf. Dalam YouTube saya memang ada ruqyah mandiri putaran tawaf, boleh search. Terapi membuat air jampi juga ada di dalam channel YouTube saya, boleh rujuk di dalam YouTube saya, terapi air jampi, cara menyediakan air jampi. Kemudian berendam bidara, terapi MP3 ruqyah, rutinkan diri pesakit mendengar ayat-ayat ruqyah. Kalau boleh hari ini dah buat rawatan dengan mana-mana perawat, kemudian start daripada esok dan seterusnya, paling kurang sehari, minimum sehari, cuba dapatkan rutin untuk mendengar MP3 ruqyah. Okey. Kemudian terapi mandiri yang seterusnya adalah herbal sunnah. Cuba amalkan memakan herba-herba sunnah, misalnya madu, minyak zaitun, kismis, kurma. So kalau boleh dalam rumah kita jangan sampai tak ada langsung bekalan-bekalan herba sunnah. So misalnya saya kalau di rumah, antara makanan sunnah yang memang saya sentiasa ada di dalam rumah adalah madu, kurma, kismis. So kita makan, sebab insya-Allah makanan-makanan sunnah ini penuh barakah. Makanan-makanan sunnah ini merupakan akan memberi satu kekuatan dalaman kita. Okey, sebab bila semakin kita menghampiri sunnah, maka semakin jin dan syaitan akan tak suka dengan kita. Okey, kita cuba penuhkan, kita cuba maksimalkan kapasiti darah kita ni dengan makanan-makanan sunnah seperti madu, kismis dan kurma. Insya-Allah jin dia semakin tidak suka, semakin tak selesa duduk di dalam badan kita. Kemudian bagi pesakit juga saya selalu menekankan, nasihatkan supaya selalu berbuat bekam. Okey, cuba berbekam. Bagi pesakit-pesakit yang tubuh badan dia sihat secara fizikal, saya nasihatkan berbekam minimum 4 bulan sekali, kerana kitaran darah kita adalah selama 120 hari. So 4 bulan sekali buat bekam. Namun bagi pesakit gangguan jin yang agak kritikal, cuba rutinkan bekam minimum sebulan sekali. Okey, macam saya sebagai perawat, saya selalu merawat orang, sedikit sebanyak impact kesan dia, jin juga akan mengganggu badan saya. So saya memang akan cuba rutinkan diri saya untuk berbekam paling kurang sebulan sekali, ataupun paling lama sekali saya akan buat 2 bulan sekali. So ini antara faktor-faktor yang menjadi faktor-faktor yang memberi kesan maksimum terhadap kesembuhan kita. Okey, so setakat ini dulu pada hari ini, perkongsian pada hari ini. Saya mohon subscribe dan juga follow YouTube saya, like dan juga subscribe YouTube saya untuk tip-tips yang seterusnya daripada masa akan datang. Okey, saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Insya-Allah kita berjumpa lagi di masa akan datang. Sekali lagi saya mohon share video ini dan juga follow dan subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.